itu adalah outcome yang sepatutnya pelajar-pelajar kita ada setelah dia keluar daripada politeknik. Okey. Berapa banyak industri yang apabila pelajar kita keluar, sukar menerima pelajar kita, tak payah industri, masa dia orang pergi LI. Okey. Ada pelajar kita yang keluar buat apa? Duduk dekat, saya ingat pelajar saya dulu lah, pergi LI untuk buat graphic design, tapi duduk jadi apa? Dekat reception, menunggu orang datang kan. Right? So, adakah apa yang kita berikan kepada pelajar itu menyediakan mereka kepada life and career skill? Mungkin anda sebagai pensyarah mungkin kata, adalah sikit kot. Okay. Yang itu sangat penting. So, dalam framework ini kita nak pelajar kita yang terhasil akan boleh mempunyai kemahiran life and career skill. Dan mereka juga mesti ada learning and innovation skill. Okay, yang ini mungkin ada. Saya rasa dalam pelajar politeknik, kita dapat tengok banyak inovasi yang dilakukan. Okay, banyak skill pembelajaran yang boleh kita terapkan kepada mereka. Okay, kemudian information, media and technology skill. Okay, saya tak risau pasal pelajar. Sebab pelajar, contoh macam saya lah kan, anak lahir, okay, nak bagi diam nah, iPad. Okay, contoh saya selalu drive, KL Penang, 2 orang dengan anak saya yang bongsu. Okay, so nak bagi dia diam, daripada dia kecil, bagi iPad dia dalam kereta, 4 jam, Penang KL, terus. Okey lah dia diam. Tak ada susah-susah hati. Alright? So, sebenarnya anak-anak kita dari kecil, kita dah dedahkan dengan gadget. Okay? Walaupun ianya tidak digalakkan, tetapi kita tak boleh tidak, mereka dah didedahkan dan itulah adalah kehidupan mereka. Okay? So, tetapi yang mengajar mereka ni, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah yang mengajar ni, masih lagi, sorry nak cakap, terhege-hege. Okay? Masih lagi slow, masih lagi takut. Okay? Kita namakan, pernah dengar tak orang kata murid pelajar sekarang adalah digital natives, kita ini adalah digital immigrants. Okay? Cikgu-cikgu dia semuanya pendatang dalam teknologi. Sedangkan anak-anak kita adalah digital native. Lahir-lahir je memang dah didedahkan dengan teknologi. Okay, so sangat berbeza. Dan macam mana orang yang imigran ni, okay, nak mengajar orang yang natives? Okay, sangat susah. Okay, so that's why kita sebagai pensyarah mesti, okay, nak tak nak, we have to, okay, into e-learning, into digital, into information, media and technology. Okay, so kita perlu ada tu supaya kita perlu ada semua skill ini supaya pelajar kita pun boleh diterapkan dengan skill-skill inilah. Okay, so anda boleh tengok ni, saya tak nak terangkan ni kan habis 2 jam, tak sempat nak just saya bagi overview sikit tentang kenapa perlu ada flipped classroom lah. Okay, so sebab kita berada dalam 21st century. Tapi 21st century learning framework ni kita ada untuk support penghasilan skill-skill, 3 skill tersebut. Kita ada learning environment kita perlu diubah. Okay, yang inilah kita ada flipped classroom. Okay, learning environment kena berubah. Professional development, cikgu-cikgu, pensyarah perlu melalui professional development. Kalau mereka tidak melalui professional development, macam mana dia nak support that skill kan? Okay, and then curriculum and instruction. Curriculum kita perlu dilihat semula. Instruction kita, macam mana kita mengajar pun sangat perlu dilihat semula. Dan juga standard and assessment. Macam mana kita menilai pelajar kita? Apakah standard yang kita berikan kepada pelajar kita? Okay, so sangat perlu. The support system yang bawah tu perlu ada untuk support penghasilan student outcome tersebut. So, that is 21st century learning. Okay. Okay, so how do you usually conduct your teaching? Siapa boleh bagi satu contoh? Macam mana anda usually menjalankan anda punya pengajaran? Demonstration. Demo. Okay, Cik bidang apa? Aircraft maintenance. Okay, so aircraft maintenance dia demo. Masuk-masuk dia demo. Contohnya macam mana nak maintain the engine, whatever lah. Okay, saya tak tahu. Okay, so bila masuk katalah bengkel for example, okay, anda cikgu masuk dia akan demo satu persatu.
Okey, mula-mula kena buat ni. Second ni sampai akhir. Dan lepas tu baru pelajar buat. Okey, so itu biasa kita lakukan. Yang lain? Videos. Okey, masuk kelas tunjuk video. Okey. Okey. Salah satu cara. Ada lagi? Test. Test terus. Quiz. Pre-test. Okey. Okay, so that is how usually lah kita buat, kita conduct kita punya lecture. Sekarang ni banyak YouTube dan sebagainya, kita pun ambil daripada YouTube, masuk kelas, tayang dan kita tanya soalan dan sebagainya. Okay, so tapi kita kena ingat, itu adalah apa yang guru nak. Kita rancang, kita buat dan pelajar perlu ikut. Kan? Setiap kali kita masuk kelas, okay, saya nak macam ni. Saya nak buat quiz, pelajar ikut. Okay, tetapi but what do the students want? Pernah tak kita fikir? Pelajar kita nak apa? Okay? Selalunya sebab lebih mudah ikut cakap kita je kan? Okay? So, dalam flipped classroom nanti kita akan tukar sikit. Okay. Yang ni sangat kecil-kecil. Okay, just saya nak terangkan yang hijau-hijau yang besar-besar tu. Okay, dalam 21st century learning, okay, macam cik tadi, masuk kelas, masuk bengkel, bagi demo. So, it is still lecturer centered, okay, teacher centered. Meaning that cikgu masuk, cikgu terang satu persatu sampai habis. Lepas tu barulah pelajar buat something. Okay, so dalam 21st century learning, kita mesti pastikan kelas kita adalah learner centered ataupun student centered. Okay, cikgu masuk kelas, tak payah buat apa-apa lah. Dan arti kata lain, bukanlah tak perlu buat apa-apa. Meaning that tidak perlu masuk, buat demo, mengajar, whatever. Okay, sebab apa? Sebab nanti bila masuk flipped classroom, saya akan beritahu kenapa. Okay, so pelajar dalam kelas 21st century learning ni perlu aktif. Tidak ada lagi pelajar yang mengantuk, tak ada lagi pelajar yang kalau kita tanya soalan dia diam, tak nak jawab dan sebagainya. So, kelas kita, katalah macam saya mengajar di USM, kelas saya 3 jam. Okey, 3 jam. Student saya ada 157 orang. Saya mengajar cikgu lah. Okey, bakal guru. Okey, tapi saya mengajar ICT in education. So, bayangkan dalam kelas saya ada 157 orang. Kelas saya 3 jam. Kalau saya bagi lecture 3 jam, jenuh. Okey, satu, saya yang penat. Dua, macam mana saya nak cater teknologi dalam masa 3 jam untuk 157 orang. Dan yang tukang buat jadual waktu tu dia bagi saya kelas 157 orang, mestilah di dalam dewan kuliah. Tak boleh pula buat dalam lab komputer kan. So, apa yang saya buat adalah saya flip classroom saya. Okey, nanti saya cerita macam mana saya flip. Sebab 157 orang nak belajar ICT. Cikgu-cikgu yang nak diterapkan dengan ICT, pengetahuan ICT. Okey, cikgu ni salah satunya memang, kalau anda pergi sekolah, kalau anda selalu pergi sekolah, anda tahulah. Cikgu sangatlah, dia punya skill dalam ICT sangat rendah. Okey, naknya kalau di luar bandar. That's why anak-anak kita pun agaknya pergi sekolah macam boring sikit. Okey, dan satu bukan salah cikgu. Satu, kemudahan di sekolah pun tidak menyokong guru untuk menggunakan ICT. Bila cakap, kenapa cikgu tak guna ICT? Internet slow. Yes, punya ni ada dekat belakang, tapi tak boleh guna juga, tak tahu nak guna dan sebagainya. Banyak masalah di sekolah lah. Okay? Jadi alasan internet slow. Biasanya internet slow lah, kemudahan tak cukup dan sebagainya. So, tak semestinya kita tak boleh buat lah. Okay? Biasanya kalau dalam saya punya bengkel, sebab hari ni just talk saja, tak ada bengkel yang hands on, saya akan tunjukkan aplikasi mudah, okay, untuk cikgu, untuk educators gunakan apabila dia try guna flipped classroom. At the end nanti saya akan demo satu. Okay, saya akan demo satu supaya cikgu tahu, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawasanya kalau nak buat video tu tak perlu ambil video macam tu. Okay? Dan saya tanya, kalau kita ambil video macam tu kan, berapa lama orang nak tengok saya balik berucap macam ni 2 jam? Berapa lama sebelum dia tidur dia tengok video tersebut? Okey, begitu juga dengan video yang kita nak hasilkan kepada pelajar. Berapa lama? Puan, masa puan buat guna video,
How long was the video? Okay, yes, 5 to only 10 minutes sahaja. Okay, tak boleh kita, biasanya kalau cikgu, saya biasa pergi sekolah, okay, cikgu tu dia letak video tu, kalau dulu kan ada CD yang berapa, setengah jam. Dia tayang tu sepanjang setengah jam. Budak-budak pun ada tak senang nak duduk kan, tidur kan kena marah kan. Okay, so yes, tak boleh video, tak boleh lama. Okay, tapi cikgu biasanya masalah dia, okay, kita ni, cari kat YouTube tak jumpa. Nak buat sendiri video, aduh, macam mana nak buat video ni? Masalah sungguh.